Alhamdulillah kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita boleh mengadakan program ini, program siri ketiga, kempen anti zina yang telah dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Pertamanya, sebagai satu langkah serius, Kerajaan Negeri Selangor membantraskan gejala sosial di Negeri Selangor. Zina adalah satu bahagian sahaja daripada gejala sosial yang kita sedang giat cuba mengatasinya di seluruh peringkat dengan kolaborasi sinergistik semua jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan, aktivis-aktivis sosial, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat. Dan saya difahamkan di sini juga ketua-ketua kampung JKK dan juga pimpinan daripada masjid, pimpinan daripada komuniti India juga bersama-sama kita pada petang ini. Saya selaku pengerusi Jawatan Kuasa Induk Menangani Gejala Sosial Negeri Selangor mengucapkan jazakumullah khairan katsira, syabas dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang prihatin dengan usaha Kerajaan Negeri Selangor yang telah pun meletakkan satu perancangan yang khusus dengan kita melibatkan semua pimpinan masyarakat di seluruh Negeri Selangor ini, di mana kita telah mengarahkan Jawatan Kuasa Menangani Gejala Sosial peringkat daerah diwujudkan di daerah masing-masing yang diketuai oleh pegawai daerah dan juga disambut dan disokong dan didukung oleh YDP Datuk Bandar semua PBT di Selangor ini. Saya juga besar hati kerana pengerusi Pakai Wanis Puan Sri Salviah Tunut di sini, sebuah NGO yang telah menggantikan satu badan kontroversi namanya Balkis, yang alhamdulillah di antara NGO yang terpenting yang mari ke depan membantu masalah yang menjadi natijah atau kesan sampingan daripada gejala zina ini, iaitu membuang bayi, membiarkan bayi di merata tempat, dan juga sudah hilang peri kemanusiaan di mana anak yang baru dilahirkan itu mampu diletak si ibu yang baru bersalin sejam 2 jam di merata tempat, di atas tong sampah, di atas daun pisang, di depan surau, di depan kedai. Saya pernah, Tan Sri, selang sebelah klinik saya, seorang bayi yang berapa jam baru dilahirkan diletak oleh ibunya. Itu sebelum jadi YB. Jadi ini di antara fenomena yang telah melarat di seluruh Selangor ini. Sebab itu Kerajaan Negeri Selangor harus mengambilkan satu inisiatif yang proaktif, di mana kalau tidak kita lakukan sesuatu yang mencegah gejala-gejala seperti ini, seperti yang kita semua tahu, mencegah lebih baik daripada merawat, maka kita akan terpaksa membuatkan seperti apa yang dibuatkan oleh Kerajaan Negeri Melaka, buat sebuah sekolah khas untuk mereka yang sudah terlanjur terjebak dan telah mengandung dan terpaksa menunggu api bersalin, di samping mahu menyambungkan persekolahan. Di samping itu juga kita sekarang ini mencari tempat, dan saya dipaham Puan Sri sendiri bersama dengan NGO wanita yang lain mencari tempat untuk meletak dan melindungi remaja-remaja belia, pelajar-pelajar yang hamil, yang sekarang ini menjadi serba salah dan telah pun dibuang oleh ibu bapanya, oleh keluarganya kerana terhamil anak yang tidak diingini. Justru selaku Exco Pembangunan Manal Insan, saya telah mengambilkan satu inisiatif di mana kita sebagai selaku Kerajaan Negeri Selangor yang melihat gejala sosial ini berlaku, meletus di sana-sana, sana sini, seolah-olah begitu sukar untuk ditangani. Sedangkan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang riwayat kalam Muslim dan lain-lain, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang sesiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahkan dengan tangan. Dengan tangan ini ditafsirkan ulama kuasa, iaitu pemerintah. Dan sekiranya kamu tidak mempunyai kuasa, tidak mampu,
maka hendaklah merubah dengan lisan. Kalau sebelum kita menjadi kerajaan, kan kita daripada Pakatan Rakyat sama ada daripada PKR, DAP dan PAS, kita hanya boleh berkata dengan lisan, kita hanya boleh menegur dengan lisan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang ganjil, perkara-perkara yang luar daripada kemanusiaan. Tetapi apabila kita sudah menjadi kerajaan, maka kita ada kuasa dan kita mempunyai kemampuan untuk merubah keadaan ini. Dan dalam hadis itu, kalau kamu tak mampu juga dengan lisan, maka ubahkanlah dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Tak ada itu, tak ada iman dah. Jadi oleh kerana Kerajaan Negeri Selangor telah meletak hala tuju, visinya untuk menjadikan Selangor ini negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Sudah tentulah Kerajaan Selangor merangka grand design di mana kita mahu pembangunan yang menyeluruh, pembangunan yang holistik, pembangunan yang seimbang daripada semua segi. Bukan sahaja pembangunan struktur dan infrastruktur, bukan mahu sahaja pembangunan yang terbaik, tercanggih, anggun dan unggul dan moden, tetapi juga daripada segi kemanusiaannya. Kita mahu insan di negeri Selangor ini juga dibangun supaya menjadi insan yang terbaik, yang berkualiti. Mengucapkan selamat datang kepada bekas Exco Kerajaan Negeri Terengganu, mantan Exco Kerajaan Terengganu, Datuk Abu Bakar Cik, yang menjadi pengerusi kawan, tak silap kawan, semuanya kawan-kawan belaka. Jadi oleh kerana kita telah meletakkan satu hala tuju, nak jadikan Selangor ni negeri idaman. Negeri idaman bukan saja struktur fizikal sahaja yang perlu idaman, bukan saja infra saja perlu idaman, tetapi manusia yang lahir, yang duduk di Selangor ini, yang menikmati bumi Selangor ini seharusnya menjadi generasi idaman. Sebab itu logo generasi idaman Selangor itu adalah satu ungkapan di mana kita di dalam negeri Selangor ini, kita mahu mencapai negeri idaman, kita mahu melahirkan generasi idaman yang insya-Allah memungkinkan tercapainya hala tuju visi Kerajaan Selangor untuk menjadikan negeri idaman ini insya-Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 110, kita semua dah tahu di mana Allah sudah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan dari kalangan sebaik-baik umat dan dilahirkan dari kalangan manusia. Kerana apa? Kerana kamu mengajak kepada perkara yang baik, yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi untuk mengajakkan semua remaja belia ini daripada terpesong dan tersalah, tergelincir daripada landasan yang sebenarnya, yang na'udzubillah min zalik, bukan saja mencontengkan arang ke wajah mereka, ke wajah ibu bapa mereka, bahkan akan menggelapkan masa depan mereka. Mereka yang dilahirkan sehat boleh menjadi sakit, sakit puan, sakit tuan, dan samping itu dia boleh sakit hati. Jadi inilah cinta pakai buang yang kita mahu buang daripada negeri Selangor. Cinta pakai buang 10 minit, satu malam, satu hari, tidak sesuai untuk melahirkan generasi idaman Selangor James. Kita tidak akan mungkin mendapat negeri idaman sekiranya cinta pakai buang menjadi norma di negeri Selangor. Sebab itulah kita mahu melindung anak-anak remaja belia kita ini yang suka mencuba-cuba dan terikut-ikut dengan fenomena yang menjadikan satu trend di mana mereka hanya berkasih hanya sehari sahaja, iaitu hari kekasih. Jadi bagi kita di negeri Selangor, kita hari kekasih ialah 365 hari. Not just Saint Valentine's Day. Suami dan isteri jangan mengambilkan satu alasan untuk berkasih hanya di hari kekasih, kerana hari kekasih adalah 365 hari. YB Philip bring your flowers, dan nak bagi hadiah, nak bagi apa, kena ungkapkanlah yang terbaik. Cinta bukan satu hari, tapi 365 hari. Jadi inilah transformasi yang kita mahu daripada minda, sikap, attitude daripada golongan muda kita, supaya mereka ini tidak
terpasang di dalam minda mereka, terpasung di dalam satu fenomena, mereka boleh buat apa saja di malam hari kekasih. Dan akhir sekali saya nak menyebutkan di sini, khususnya kepada wartawan kita dan juga kepada pimpinan-pimpinan masyarakat, ini adalah basically an education process. This campaign anti-zina is an educational process. Kita tidak mampu menghalangkan orang berzina setiap hari. Kita ada campaign anti-zina malam tahun baru, malam St. Valentine's, malam Hari Merdeka, malam Merdeka, 3 hari. 365 tolak 3, ada 362 hari lagi mereka boleh berzina. This is a wake up call. This is just a wake up call supaya pimpinan masyarakat, ibu bapa, remaja belia faham apa yang sedang mereka lakukan, natijah-natijahnya untuk memberitahu. Jadi saya nak sebutkan di sini, khususnya kepada sukarelawan-sukarelawan yang insya-Allah akan mengikuti ekspedisi dakwah ini, di mana kita akan berkonvoi dan saya dipahamkan 12 PBT akan mengikutinya dan semua daerah-daerah juga insya-Allah JEMS daerah. Ini mengumumkan ini Exco Kerajaan Negeri Selangor juga, YB Dr. Yaakob Safari dan juga selaku Adun Kota Anggrek. Ini dia lah punya ni tempat ni ya, yang bersama-sama kita pada hari ini. So this is just an educational process. Saya minta kepada pimpinan-pimpinan dan semua kepada mereka yang akan mengikuti ekspedisi dakwah ini. Ini adalah proses kita menyantuni remaja belia. Ini bukan masa untuk menghukum remaja belia. Dan ini kita mahu membawa konsep kasih sayang. Tuan-tuan puan-puan mengikuti kempen anti-zina ini untuk memberitahu kepada remaja belia kita, khususnya remaja belia Islam. This is what I want to clarify kepada kita punya wartawan-wartawan, because there seems to be an issue yang St. Valentine's ni. I don't want to get into that issue. Yang my mission is untuk menyelamatkan remaja belia ini supaya anak-anak yang bakal, na'udzubillah, yang saya kita cuba semua nak cegah, yang lahir 9 bulan akan datang is not the product of malam St. Valentine's itu saja. So it's not just St. Valentine's, I said, bukannya tahun baru saja, bukannya merdeka saja. This is not just St. Valentine's we starting. This is our third atau siri ketiga campaign anti-zina. It happens that pada malam St. Valentine, malam tahun baru, malam merdeka, ramai orang yang merancang dan ikut-ikut dalam perancangan, mungkin orang yang mau mengautkan keuntungan pada malam-malam 3 malam yang saya sebutkan tadi untuk menggalakkan mereka berzina. So this is fokus kepada remaja belia Islam kerana seperti yang disebutkan oleh polis di Raja Malaysia, setakat ini yang membuang anak mengikut rekod polis adalah anak remaja belia Islam. So this is why we are focusing on this. Yang kedua, saya nak sebutkan sekali lagi, nak ingatkan kepada semua yang mengikuti ekspedisi dakwah ini, this is Kerajaan Negeri Selangor punya program dan kita menekankan akhlak. Kita menekankan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang agung. So sempena dengan Maulidur Rasul, saya tidak mahu mendengar mana-mana pihak yang diadu mengasari ataupun mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya atau mengambilkan tindakan-tindakan yang kasar kepada mereka remaja belia mad'u kita yang sedang kita santuni. This is an exercise. Ini adalah satu usaha bagi kita menyantuni mereka untuk menyadarkan kembali yang apa mereka lakukan adalah perkara yang lara, sekurang-kurangnya lara dan mungkin juga maksiat yang akan menjuruskan mereka melakukan perkara yang haram yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bagi pihak selaku pengerusi jawatan kuasa Induk Menangani Gejala Sosial mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Sri Abdul Khalid bin Ibrahim kerana sudi meluangkan masa bersama-sama pada petang ini untuk kita memberikan satu galakan kepada
NGO-NGO kita ini, dan khususnya kepada pemuda-pemudi kita yang mahu bersama-sama melihatkan rakan-rakan sebaya mereka, adik-adik mereka terselamat dan terlindung daripada menjadi mangsa nafsu dan syahwat. Saya juga mengambil peluang ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jabatan-jabatan dan agensi kerajaan, khususnya kepada Polis Diraja Malaysia yang sudi bersama-sama dengan kita, dengan Jabatan Agama Islam Selangor, PBT, dan juga kepada RELA, kepada JEMS daerah daripada pejabat daerah, dan juga kepada NGO-NGO yang telah disertai yang diketuai oleh Yayasan Amal Malaysia, dan semua pihak daripada JKKK, daripada masjid, daripada ketua-ketua komuniti dan semua YB yang telah sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Juga khususnya kepada Puan Sri Salbia Tunut yang menjadi satu kebanggaan bagi kita, di mana Puan Sri sendiri mengambil berat tentang masalah-masalah atau natijah-natijah daripada mereka yang terlanjur kerana zina. Jadi saya sekali lagi mengucap banyak terima kasih kepada Tan Sri, dan mudah-mudahan dengan usaha sedikit kita ini, saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan Negeri Selangor saja tidak mampu, JEMS dan Negeri Selangor saja tidak mampu, Exco Adun Ahli Parlimen tidak mampu, JEMS daerah saja tidak mampu, NGO saja tidak mampu. Semuanya, semua pihak harus diberi kesedaran untuk bersinergi bagi menyelesaikan masalah gejala sosial ini. Jadi saya sudahi dengan aku qala hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.